khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang dihormati nazih pengacara majlis, yang dihormati seluruh kepimpinan Majlis Ilmu Pulau Pinang, seluruh ahli dan kuasa program, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, tidak kita lupakan kepada alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru yang kita hormati dan kita raikan. Bahagian saya ni bahagian cerita kehidupan dunia. Tak payah ceritalah, memang duk alam tu dah kan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saya berkenan belah kuning semua belah tu. Saya ingat kot dia memang ada satu syarat uniform nak ambil kursus ni kena pakai tudung kuning dak juga lah. Jadi alhamdulillah cantik, subhanallah. Salih lain kali kena buat satu kehadiran dia punya ni pakai tudung warna-warna sekian. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak petik satu hadis. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, daripada an Abi Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum la ya'malu inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ثم يرسل إليه الملك فينفخ في الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتبه رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلى الزراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلى الزراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة fayadkhuluha, rawahul Bukhari wa Muslim. Tuan-tuan hangguk macam faham ya. Hangguk macam ni sambil pejam mata. Intro pejam mata dah jam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW cerita daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dihimpunkan kejadian kamu di dalam perut ibu kamu tu 40 hari an-nutfah, campuran ayat mani lelaki atau perempuan an-nutfah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian berubah dia menjadi alaqah. Alaqah ini seketul darah, segumpal darah. Mithla dhalik 40 hari juga. Dah 80 hari. Thumma yakunu mudghah, kemudian berubah dia menjadi mudghah. Mudghah ni seketul daging. Mithla dhalik 40 hari juga. Jadi 4, 8, 12, 120 hari. Selepas 120 hari, kata Nabi SAW, thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuskan kepadanya al-malak, yakni malaikat. Fayunfukhu fihi ruh, ditiupkan roh padanya. Jadi bila 120 hari dalam perut mak kita tu, waktu tu baru malaikat mai untuk tiup roh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. 120 hari maksud 4 bulan. Nah. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi. Kemudian diperintahkan kepada malaikat tu, Allah perintah pada malaikat tu untuk tulis 4 perkara. Bikatbi, tulis padanya. 4 perkara ni lah cerita isu waktu hidup di dunia nanti ni. Apa dia? Yang pertama, rezekinya waktu hidup di dunia nanti ni, rezekihi. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa amalihi, amal dia. Wa ajalihi, ajal dia. Yang kedua ajal dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maksud dia apa? Belum lahir ke dunia, waktu dia nak mati tu dah tulis dah. Tarikh mati bila,
macam mana dia nak mati, tulis siap dah. Waktu 120 hari dalam perut mak dia dulu ni. Kemudian yang ketiga, salli ala Muhammad wa amalihi. Amal dia waktu hidup di dunia. Amal dia macam mana? Ni kita boleh main dalam majlis ni, kita yang boleh jadi orang-orang yang nak kepada agama, kita yang jenis qiyamul lail, kita jenis suka sedekah. Ni semua amal di benda Allah dah tulis dekat dalam waktu dalam perut mak kita 120 hari dulu. Salli ala Muhammad. Amal ada dua, amal soleh, amal taleh. Amal yang baik dan amal yang buruk. Salli ala Muhammad. Adakah dia nanti akan lahir duduk dalam keadaan orang-orang kafir? Tulis siap dah 120. Sebab tu disebut kita boleh lahir sebagai orang Islam ni bukan cerita kita isi borang minta. Lahir dalam keluarga, ahli keluarga orang kita orang Islam. Kita lahir mak kita Islam, ayah kita Islam, menyebabkan kita jadi orang Islam. Ni bukan cerita kita minta. Allah takdir kita macam tu. Kawan kita subhanallah dia lahir mak dia Cina, ayah dia Cina, dia jadi duduk dalam Buddha. Itu pun Allah dah tulis 120 hari. Sebab tu syukur kepada Allah. Allah bagi dekat kita ni lahir sebagai di kalangan orang Islam. Nikmat yang sangat besar bila Allah lahirkan kita Islam, iman Islam siap-siap komplit dengan ahli keluarga kita Islam. Faham tak? Salli ala Muhammad. Yang keempat, wasyaqiyun aw sa'idun. Adakah Allahumma salli ala Muhammad dia bahagia, celaka ataupun bahagia kehidupan nanti di dunia ni? Tulis siap dah 120 hari dalam perut mak dia. 4 benda ni. Fa wallah, kata Nabi SAW. Salli alaihi wasallam, demi Allah. Fa wallah alladzi la ilaha illa ghairuh, yang tidak ada tuhan disembah melainkan dia. Inna ahadakum, sungguhnya setiap orang daripada kamu beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidupnya, sehingga dia dengan syurga tinggal satu hasta lagi nak masuk. Lalu kitabnya mendahuluinya. Mana kitab tu? Yang tertulis hari tu dalam perut mak dia tu, yang diambil daripada Lauh Mahfuz tu. Salli alaihi Muhammad. Dan dia pun beramal dengan amal ahli neraka di hujung hayat dia. Lalu dia pun masuk neraka. Wa inna ahdakum, dan sungguhnya setiap orang daripada kamu beramal dengan amal ahli syurga, beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya, sehingga dia dengan neraka tinggal satu hasta lagi nak masuk. Lalu kitabnya mendahuluinya, dan di hujung hayatnya dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia pun masuk syurga. Hadis ini cerita tentang asal kejadian manusia dan perjalanan kehidupan dia sampailah dia mati. Ini kita nak bincang ni. Saya ucap tahniah kepada Majlis Ilmu Pulau Pinang buat program yang macam ni, yang jarang orang buat. Bukan jarang orang buat, tak pernah orang buat lagi. Ni lah first time buat kot. Tuan-tuan, salli alaihi wasallam, kalau kita nak pergi ke satu-satu tempat dan satu-satu destinasi, ada tempat yang telah kita lalui dan ada tempat yang akan kita lalui. Alangkah cantik dan baiknya kalau, salli alaihi Muhammad, tempat yang kita nak pergi tu kita tahu jalan cerita dia. Tuan-tuan, orang habaq dekat kita, subhanallah, salli alaihi Muhammad, tuan nak kena pergi Brunei. Salli alaihi Muhammad. Tuan nak kena pergi Brunei. Berapa lama nak duduk di Brunei tu? Nak pergi duduk, salli alaihi Muhammad, katalah 10 tahun nak kena kerja dekat sana. Salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sebelum kita pergi dekat sana, mesti kita nak kena tahu nanti nak duduk dekat mana, siapa nak pergi jemput kita dekat airport, selagi apa urusan rumah kita dekat sana, macam mana gaji kita nanti, macam mana dekat sana, syarikat kita nak kerja nanti, macam mana dekat sana, apa semua. Faham tuan-tuan? Duit nak kena tukar, buat persiapan apa semua. Kalau kita tak tahu, tak ada ilmu, tiba-tiba diambil kita daripada rumah tu, pergi hantar dekat airport, tetapi hantar kat sana, apa jadi kita kat sana? Faham tak ni? Macam tu lah nak pergi satu tempat tuan-tuan. Waktu hidup di dunia ni okey, subhanallah. Alam barzakh tu. Dah buat preparation lah tentang barzakh. Dah set dah rumah kita dekat sana, dekat alam barzakh. Nak duduk alam barzakh bukan 2-3 hari. Nak duduk alam barzakh bukan 2-3 bulan. Nak duduk alam barzakh lebih lama masanya daripada kita hidup di dunia ni. Ni yang kita nak bincang tentang alam dunia ni, antara waktu yang paling pendek dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita yang betul-betul ini, yang paling pendek waktu dia ialah kehidupan kita di dunia ni. Inilah waktu yang paling pendek. Nabi kata bainas sitin wa sab'in, 60-70 tahun dia. Duduk dalam kubur mungkin 1500 tahun, mungkin 2000 tahun, mungkin 10,000 tahun. Kita tak tahu. Sampai nanti kita nak bangkitkan di padang mahsyar. Kalau orang yang dalam alam kuburnya tu, taman daripada taman syurga, ada istana, ada taman, dihampar permainan yang indah daripada syurga, dibuka satu pintu tempat duduknya, nampak tempat duduk dalam syurga, seronok, nikmat dalam kubur dia tu. Kubur nikmat itu 10,000 tahun. Tapi kalau kubur jadi lubang daripada lubang api neraka, yang nak kena azab, yang nak kena panggang, yang luruh daging, luruh isi, tu berapa lama? 10,000 tahun mungkin.
dah buat dah persiapan kita ke alam kubur kita tu. Faham tak ni? Salli alaihi wasallam. Jadi alangkah cantiknya kalau kita tahu macam mana keadaan di alam barzakh supaya kita boleh buat persiapan dan persediaan untuk kita pergi ke tempat tu. Alangkah baiknya kalau kita tahu macam mana keadaannya di padang mahsyar supaya kita boleh buat persediaan dan persiapan kita nak berdiri di padang mahsyar entah berapa ratus ribu tahun tu. Faham tuan-tuan? Itu ilmu, pentingnya ilmu mengaji dalam bab-bab yang disebut sebagai alam-alam yang akan kita lalui ini. Baik. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya masuk dalam bab Allah jadikan kehidupan dunia tu pasal apa? Dan apa persediaan dan persiapan untuk kita kena buat waktu kita berada di dunia ni? Dan bagaimana pula kita nak menghadapi ending dia yang nama dia kematian sebagai transition period, sebagai perpindahan untuk kita masuk ke alam lagi satu yang namanya alam barzakh, alam in between nak masuk kepada alam akhirat. Nak cerita tentang alam dunia ni. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh rujuk kepada nota yang saya buat tu. Subhanallah, Allahumma salli alaihi wasallam. Buat dalam masa berapa minit tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa Allah jadikan kita? Pasal apa Allah jadikan kehidupan dunia? Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Surah Az-Zariyat, salli ala sayyidina Muhammad, ayat ke-56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Imam Ibnu Kathir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Kathir menceritakan bahawa maksud daripada perkataan Allah itu ialah sesungguhnya aku menciptakan mereka, yakni manusia kita semua, salli ala sayyidina Muhammad, itu ialah untuk salli ala sayyidina Muhammad supaya aku dapat memerintah mereka untuk beribadat kepadaku bukan kerana aku memerlukan mereka, kata Ibnu Kathir. Allah jadikan kita ni subhanallah bukan sebab Allah perlu kita ada. Kalau kita langsung tak ada tu, Allah tetap ada. Tapi Allah ciptakan kita ni pasal apa? Supaya Allah boleh perintah kita untuk ibadat dekat dia. Boleh faham? Setting mula-mula kepala sekali subhanallah, Allah jadikan aku ni untuk ibadat. Ibadat tu nombor satu. Ibadat tu lagu mana? Ibadat tu subhanallah dalam seluruh urusan kehidupan kita. Kalau macam tu ustaz, tak payah kerjalah kot. Kau nak kena duduk bersila kat tingkat sejadah lagu tu, duduk semayang, duduk sujud lagu tu, kan? Orang faham ibadat lagu tu, kan? Dak, ibadat ini ialah segala urusan dalam kehidupan dia. Kerja ibadat nak? Ibadat. Tak sat pergi makan tak sini, ibadat nak? Betul ke? Kau kenyang, lepas makan toilet, kan? Solat Jumaat. Kira makan ke buang, lepas makan buang. Solat Jumaat. Dak, makan tadi ibadat. Ni kalau tak makan tadi menggelupuk dalam kelas ni, kan? Oh, lagu tu bila nak habis ni, bila nak habis. Agak boleh selesa tak dengan kita nak mengaji bila kita perut kita lapang. Nah, kita makan tu sebab sehari kita nak pergi duduk dalam kuliah, kita nak menuntut ilmu. Maka makan tu jadi ibadat tak? Jadi ibadat. Seluruh urusan kehidupan kita itu ibadat kepada Allah dengan syarat kita niat segala kita buat itu kerana Allah SWT. Jadi salli ala sayyidina Muhammad, dua jenis kata ulama. Yang pertama, bukan hanya ibadat khususi, ibadat yang dikhususkan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita, bahkan seluruh daripada urusan kehidupan kita juga ibadat kepada Allah. Nabi SAW sebut innamal a'malu bin niat fa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya setiap amal dikira dengan niat. Sungguhnya setiap orang akan dikurniakan berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Barang siapa hijrahnya kerana dunia dan wanita yang ingin dia kahwininya, maka hijrahnya itu akan dikira berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia punya key dia macam mana nak ubah adat menjadi ibadat. Macam mana nak ubah adat jadi ibadat. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan mandi tak pagi dia? Oh, soalan tanya tu kan.
Kalau tak mandi pun dia tak angkat tangannya. Mandi itu adat kan ibadat? Adat ni benda biasa kita duk buat. Tak sah makan tu adat kan ibadat? Adat. Tuan-tuan berkahwin tu adat kan ibadat? Adat. So lihat semua, urusan kehidupan kita setiap hari banyaknya adat. Kebiasaan yang kita duk buat, rutin yang kita duk buat, itu adat. Tapi kita orang Islam ni, subhanallah, setiap minit dalam kehidupan kita tu semua kita boleh jadikan dia ibadat kepada Allah. Setiap minit. Tuan-tuan bangkit tidur sampai tidur balik. Setiap minit tu semua boleh jadi ibadat. Dia pahala. Bahkan tak ada satu momen pun dalam hidup kita yang kosong daripada pahala. Allahu Rabbi. Faham? Macam mana nak buat dia? Dengan kita ubah adat bertukar menjadi ibadat. Ubah adat jadi ibadat. Adat tetap kena buat. Tapi macam mana nak jadikan dia pahala? Dengan bila kita niatkan perbuatan tersebut kerana Allah. Mandi pagi-pagi, salli ala Sayyidina Muhammad. Mandi kerana Allah. Sebab tu lazimkan setiap perbuatan kita dengan Bismillah. Nak biasakan supaya kita buat tu jadi kerana Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW kata, setiap benda yang tidak dimulakan dengan Bismillah maka hilang berkat, maka terputus dengan maksud hilang keberkatannya. Selain daripada nak keberkatan daripada perbuatan yang kita buat tu, kita juga nak supaya benda yang kita buat tu dinilai dia ibadat kepada Allah. Mula Bismillah. Nak mandi mula Bismillah dulu. Mandi niat aku mandi ni kerana Allah. Pasal apa? Allah sukakan kepada kebersihan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, at-tuhur syatrul iman, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Salat bersuci itu separuh daripada iman. Mandi itu mandi kerana iman, nak bersihkan diri. Nak Allah tu innallaha jamil yuhibbu jamil, sungguhnya Allah itu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Kita bersih diri, kita berhias diri. Sebab apa? Sebab Allah cantik dan Allah suka kepada kebersihan. Tuan-tuan boleh bayang waktu mandi tu, mandi kerana Allah, jadi pahala tak? Pahala. Kalau tergelincak pup mandi, mati lepas waktu tengah mandi tu. Jadi jangan main-main tuan-tuan. Mati ni dia main anytime tu. Oh subhanallah. Kita ni belum tentu seminit boleh hidup seminit lepas ni. Sungguh tuan-tuan. Tidak. Oh ni ada seorang tu tanya ustaz dalam satu majlis. Wahai baba, nak tanya tentang takut kat Allah. Dia kata, bapa pun ceritalah takut kat Allah macam ni. Tengah jawab soalan tu, orang yang tanya soalan tu mati. Dalam video tuan, subhanallah. Tengah tanya soalan pun mati. Tuan-tuan jangan tanya soalan lagi. Pegang mikrofon. Hari tu saya kata gitu, bila kita buka soal jawab, ada siapa nak jawab, seorang pun tak tanya soalan. Main hantar kertas tanya soalan. Ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu keadaannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa ni, tengah duduk mandi, rebah mati itu dalam keadaan dia sedang melakukan amal soleh sebab dia niat perbuatan tadi kerana Allah. Faham? Breakfast kerana Allah. Nak pergi kerja, dua orang nak pergi kerja, seorang duduk sebelah, seorang duduk kat sini. Seorang nak driver tu, nak pergi kerja ni nak pasal apa? Nak pergi cari ni bonus tiap-tiap tahun, gaji tiap-tiap bulan. Kan ramai orang pergi kerja macam tu kan, nak pergi cari habuan dunia dah. Lagi nak bayar rumah lah, lagi nak bayar kereta lah, lagi nak bayar apa. Kalau dia fikir kalau berhenti kerja lagi macam mana nak bayar kereta, macam mana nak bayar rumah. Faham tak ni? Yang hang pula pergi kerja pasal apa? Aku pergi kerja kerana Allah. Nak pergi cari rezeki yang halal untuk anak isteri ku, tuntutan daripada Allah. Kewajipan aku sebagai suami untuk cari rezeki yang halal untuk anak isteri. Bila sebut perintah daripada Allah, maka dia jadi ibadat tak? Bila kita menunaikan perintah Allah, jadi ibadat tak? Jadi ibadat. Maka subhanallah, dia tuan-tuan, setiap dalam perjalanan dia tu dikira sebagai amal soleh. Setiap minit dia duduk tempat kerja tu dia menjadi amal soleh. Dia dapat gaji, dia dapat bonus, dia dapat pahala. Kawan tu dapat gaji, dapat bonus, tak ada pahala. Kalau dia pergi dalam perjalanan tu, dia meninggal dalam perjalanan tu disebabkan kemalangan sebagainya, dia dalam perjalanan untuk melakukan amal soleh dan matinya husnul khatimah. Tu contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh fikir sendirilah. Makan, minum, berkahwin, nak anak apa semua sebagainya, berjimat. Macam mana nak jimat? Berjimat dalam keadaan dia berjimat tu kerana Allah.
tuntutan untuk berjimat seorang suami kepada isteri, nak sedekahkan kepada isteri dia. Kemudian Muslimat nak melahirkan zuriat keturunan yang saleh, ni nanti lahirkan anak, maka jimat pun jadi pahala. Subhanallah musalli asmat. Faham? Kalaulah kita boleh tahu macam mana urusan, setiap urusan dalam kehidupan kita boleh generate pahala, boleh generate pahala, boleh generate pahala, generate pahala, maka subhanallah tuan-tuan, dia akan berhati-hati dengan apa yang dia buat pada setiap hari. Dia nak pastikan benda apa yang dia buat tu semua boleh jadi pahala kat dia. Allahumma salli ala Muhammad. Hebat kan orang mukmin ni? Hebat. Salli ala Muhammad. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Katsir, makna ayat itu bahwasanya ayat tadi apa dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ialah bahwasanya Allah menciptakan hamba dengan maksud menyembahnya semata dan tidak mempersekutukannya. Salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat bertanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muaz bin Jabal tanya, ya Rasulullah, akhbiruni bi'amalin yadkhul jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, boleh tak ceritakan kepada aku satu amalan yang boleh memasukkan aku dalam syurga dan akan menjauhkan aku dalam neraka? Kata Nabi SAW, laqad sa'alta 'azim, benda yang kamu tanya ni hebat sangat ni. Dia akan dipermudahkan kepada orang yang akan dipermudahkan ke atasnya oleh Allah. Yang pertama kata Nabi SAW, anta'budallaha la tusyrik bihi syai'a. Kamu beribadat kepada Allah dalam keadaan kamu tidak mensyirikkan kepadanya dengan segala sesuatu. Ni key dia, kunci mula-mula sekali. Nak masuk syurga, nak hidup sebagai hamba Allah, kunci mula sekali ibadat kepada Allah tanpa mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Syirik ada berapa? Dua. Yang pertama syirik jali, syirik terang. Syirik sembah tokong, syirik sembah berhala, syirik menduakan Tuhan dengan satu objek, dengan satu makhluk, dengan satu benda yang lain. Allah dia jadikan dua. Dia percaya Allah, dia percaya juga ada Tuhan yang lain. Dia percaya Allah, dia percaya ada satu makhluk, satu benda lain yang boleh, yang kuat sama taranya atau kurang taranya daripada Allah. Syirik. Yang kedua, nama syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nabi kata aku takut yang ni lah. Syirik khafi ni apa? Syirik yang tersembunyi. Syirik yang bukan dalam bentuk sembahan tapi bentuk benefit. Benefit dia apa? Faedah, habuan. Tadi sembah dua, Tuhan Allah pun sembah, tokoh pun sembah. Yang ni sembah Allah, ibadat pasal apa? Pasal nak pahala. Pasal apa semayang? Takut masuk neraka. Pasal apa semayang ni? Takut sagi kena azab kalau tak semayang. Betul dah tu. Tapi dalam masa yang sama, pahala daripada Allah pun nak, pujian daripada manusia pun nak. Faham? Daripada Allah pun nak habuan, daripada manusia pun nak habuan. Yang ni dia panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Macam mana boleh jadi syirik khafi ni? Yang pertama, riak. Riak ni apa? Nak tunjuk. Riak ini menzahirkan perbuatan kebaikan untuk pujian manusia. Buat semayang, perelokkan ibadat depan orang, belakang orang dia saja yang tahu macam mana semayang dia. Faham tak? Pergi masjid pakai kain tudung kerawang meleret. Semayang di rumah pakai kain telekung tai lalat berderet. Nak. Semayangnya cantik, rokoknya sedap, rokoknya elok, tasbihnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi di rumah dia, tuan-tuan, bala hamlah lakabat. Itu pun bunyi juga ustaz, kadang tak bunyi langsung dia kata. Dan maksudnya, ibadat kita di depan orang dengan belakang orang tu berbeza. Pasal apa berbeza? Kita akan menghadap Tuhan yang sama. Kalau kita semayang di rumah, semayang kita beza. Semayang di masjid, semayang kita beza. Kalau kita di rumah, pakaian kita berbeza. Di masjid, pakaian kita berbeza. Kalau di rumah, zikir kita berbeza. Di masjid, zikir kita berbeza. Pasal apa berbeza sedangkan kita menghadap Tuhan yang sama? Pasal kita ada orang duk tengok kita. Waktu tu kita dah memperelokkan ibadat kita kerana orang. Faham tak ni? Takut ada unsur riak, nak tunjuk ibadat, memperelokkan. Bahkan kata ulama, bukan zakat perelok, peburuk pun.
Tuan-tuan ni duk main kuliah lah ni lah. Dulu bukan lagu ni. Dulu rambut macam tu Kak Limah, kurang sikitnya. Rambut tu dengan skirt, ya Allah, subhanallah. Tinggal tak jumpa ustaz je waktu tu. Dah lah, bukan tuan-tuan lah, ni cerita orang lain lah. Allahumma salli Muhammad. Lah ni jadi baik dah. Faham tak? Dulu dalam radio, dalam kaset dia tuan-tuan, jangan duk carilah CD nasyid ke CD qasidah ke baca Quran, tak ada lah. Faham tak? Waktu tu lagu apa saya pun tak tahu lah tuan-tuan. Keunggulan cinta waktu tu kan. Kadang-kadang duk sorang-sorang tuan-tuan, buka juga Sinar FM, muzik retro terbaik, dengar ketayak tak kepala. Dia layan pula zaman-zaman dulu-dulu ni. Tuan-tuan, lah ni tak dengar dah lagu-lagu tu semua. Lah ni duk dengar apa? Nasyid, kumpulan Hijaz, faham? Duk dengar apa semua, qasidah, ya hanana, ya hanana. Duk dengar Al-Quran, amma yatasaalun. Duk dengar tiba-tiba kawan nak tumpang kereta. Kawan bila ni? Kawan zaman sekolah-sekolah dulu ni. Faham tak? Ni nak pergi reunion. Lah ni reunion belakang tuan-tuan. Jumpa balik kawan zaman-zaman dulu-dulu ni. Silam saya semat. Habis tu ni aku tumpang kereta hang lah noh. Kita duk biasa ketayak atas kepala ni. Faham tak? Tiap hari pakai jubah ni. Selongkang balik keluar. Tak mana ada selak jin kot. Pasal apa? Sagi kawan nak pakai jubah pergi kot. Sagi kawan aku kata apa pula. Faham tak? Selongkang-selongkang dengan ketat pun butang tak boleh pakai dah boh. Pin. Sama duduk cabut pin. Tang. Gitu. Jam tuan-tuan. Allah Rabbi. Tuan-tuan masuk kereta. Kawan-kawan tu nak main tuan-tuan. Tukar channel channel radio IKIM ke apa, tukar Sinar FM ke Hot FM ke apa FM ke, tukar. Kawan masuk apa, hang tak berubah lagi lah daripada dulu lagu ni lah. Begitulah, kita kan rock, sama-sama rock dulu. Faham? Ya Allah, tuan-tuan salih ala Nabi Muhammad. Tuan-tuan, dia tinggal ibadat dia kerana manusia, itu juga riak, kata Imam Syafi'i. Habis nak buat lagu mana ustaz? Jadilah kamu, jadilah kita biasa dengar lagu tu. Dengar, mana tahu masuk-masuk kawan kita yang duk rock lagi tu, masuk-masuk dengan kita, tiba-tiba kita pasang lagu qasidah. Dia duduk kata, "Ui, sedap juga lagu ni." Lagu tu. Dia dengar lagu qasidah, dia buat lagu tu. Subhanallah, tuan-tuan. Tiba-tiba dia pun berubah, tidak silap lebih baik daripada kita. Mana tahu tu jadi asbab hidayah. Tapi kita meninggalkan ibadat kita kerana orang, itu juga dia panggil riya. Riya, sum'ah. Sum'ah ni nak memperdengarkan ibadat kita kepada orang lain. Orang tak nampak ibadat kita, tapi kita nak cerita ke orang. Nah. Lagi ujub. Ujub apa ni? Merasa pelik dengan diri dia. Pelik dengan Allahumma salli alaihi wasallam, dia panggil apa? Nikmat yang Allah bagi dekat dia. Dia tengok cermin. 47 dah tahun ni tapi duk sega lagi lah. Allah. Flawless lagi. Aduh, rasa pelik. Tu tak apa lagi tuan-tuan. Pelik tu bukan ujub, dia perasan nama dia. Oh subhanallah, masa saya tuan-tuan, ya Allah. Kalau dia post gambar tuan, dia selfie ni tuan-tuan, dia boleh tahan, dia tipu kita selfie ni tuan. Kalau ambil gambar kau ni, dia muka betul. Kalau dia ambil gambar kau ni, dia selfie, dia jadi muka jadi macam mana lah. Dia bersih muka licin gitu kan. Lepas tu dia share dalam Facebook dia. Kawan-kawan dia kata kat dia, bohong. So, hang ni ya Allah, segak hang, cuma hang pakai apa tu, kembang tu kan. Dia berasa ujub. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua yang menyebabkan hilang pahala amal ni ialah ujub atas amal. Ni boleh main kuliah ni, duduk dalam majlis ilmu ni, subhanallah tuan-tuan, Ustaz Syamad dia berasa macam rasa macam ahli syurga dah dia rasa. Dia berasa tu jangan main-main. Nak pergi buka masjid, geng-geng masjid ni kan, buka masjid dia kata, Allah, tak ada orang boleh buat macam aku ni. Kan? Dia berasa aku tu. Dia pergi kuliah tuan-tuan, duduk atas motor, dia kata, orang lain ni pun dia semua tak dapat hidayah gitu. Faham tak? Dia berasa tuan-tuan, berasa ni, jahat hati kita ni. Faham tak? Pasal apa? Tuan-tuan tahu tak pasal apa? Apa yang menyebabkan hati kita ni ada riya, ada sum'ah, ada ujub, ada takabur, ada apa? Tahu pasal apa? Hati kotor. Hati ni tuan ni macam bekas ni. Bekas ni pun kurang sesuai dah. Pasal apa? Pasal dia ada ketak-ketak gitu. Ni macam ni lah, tuan ni. Ni hati kita ni. Kalau hati lagu ni bersih tuan-tuan, masuk ayat bersih lagu mana dia tetap jadi bersih. Tuan-tuan masuk ayat mineral macam ni, yang ayat mutlak ni tuan-tuan tuang masuk dalam bekas yang bersih, dia jadi apa?
bersih. Tapi kalau hati ni penuh, kalau bekas ni penuh dengan lumpur, penuh dengan selut, tuan-tuan, tuang air jernih ni jadi lagu apa? Jadi apa? Jadi kotor lah, jadi salah. Macam tu hati kita. Kalau hati kita, bekas kita ni penuh dengan, tuan-tuan, dosa, benda kita duk buat dulu, macam-macam kita duk buat yang belum dibersihkan. Satu dosa kita buat, Nabi kata satu titik hitam, satu dosa satu titik hitam, satu dosa satu titik lama-lama jadi hitam. Bila hitam ni, tuan-tuan, hati kotor dengan selut. Bila tuang ayat mutlak, tuang ayat jernih. Ayat jernih ni apa? Sembahyang. Ayat jernih ni apa? Puasa. Ayat jernih ni apa? Zikir. Mau ibadat-ibadat masuk dalam bekas yang kotor, jadi apa? Kotor lah. Kotor tu lah riak, kotor tu lah sum'ah, kotor lah. Habis nak buat lagu mana? Nak kena pergi cuci, bersih gelas tu. Nak bersih lagu mana? Mengajilah tasawuf. Mengaji ilmu tasawuf, mengaji ilmu akhlak. Macam mana nak jaga tangan, macam nak jaga mulut, macam nak jaga mata, macam nak jaga perut supaya hati tak kotor. Macam mana nak cuci pula bagi dia bersih. Dengan kita banyakkan istighfar, dengan kita banyakkan berzikir, dengan kita banyakkan qiyamul lail, dengan kita banyak menangis mengingati Allah, nak cuci hati tu. Dan kita banyak melakukan kebajikan-kebajikan. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sebut, ittaqillah sama kunta, bertakwalah kamu kepada Allah mana saja kamu berkata, ittabi' sayyi'atat bil hasanah tamhuha, kamu ikutilah kemaksiatan yang kamu buat itu dengan melakukan kebajikan, kerana kebaikan itu akan, salli ala sayyidina Muhammad, memadamkan kemaksiatan yang kamu buat. Faham dah? Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Imam Ibnu Katsir sambung lagi, dia kata apa? Ayat itu bawa kepada satu pernyataan bahawa, masih pada yang pertama tu, salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan membalas dengan balasan yang sempurna. Ayat tadi masih pada yang pertama tadi, jangan duk buka lagi yang tu. Gua apa nak berhenti tak tahulah, silat-silat saya cover sampai petang ni. Yang kedua, siapa yang derhaka kepada Allah, maka akan dikurniakan kepadanya siksa dan azab yang berat. Allah sambung lagi daripada ayat selepas daripada itu, tuan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ayat berikutnya pada surah Az-Zariyat ni, ayat 57. Allah kata apa? Aku tidak menghendaki rezeki daripada mereka, dan aku tidak menghendaki mereka bagi aku makan. Allah jadikan kita untuk suruh ibadat, dan Allah kata apa? Aku tak harap rezeki daripada hangpa pun. Bahkan aku yang bagi rezeki kamu. Aku tak mengharapkan kamu ni untuk bagi aku makan pun, kata Allah. Allah macam kita ada bisnes. Bila kita ada peniaga, kita akan ambil staff. Staff tu buat apa? Buat kerja untuk kita. Faham tak? Terus duk cari, memang tak ada ni saya duk abang ni. Saya suruh tuan-tuan tulis. Kalau tulis semua tu nak tulis apa? Faham tak? Kita ada kerja, kita ada berniaga, kita cari staff ambil seorang staff duk kerja dengan kita. Kerja staff tu buat kerja apa? Staff tu kerja untuk provide untuk kita. Dia tolong buat kerja supaya kita dapat income. Faham tak ni? Kalau dia bekerja tapi tak jadi income kat kita, baik tak payah kerja. Betul tak ni? Kita akan cari orang yang boleh buat kerja untuk kita, bagi pihak kita. Tapi Allah jadikan kita bukan untuk yang tu. Kalau kita tak ada pun, tak ada jadi apa pun untuk Allah. Faham tak sekalian? Tak ada beri kesan sikit pun pada Allah. Habis pasal apa Allah jadikan kita? Ingat, Allah jadi kita untuk kita ibadat kat dia. Dan kalau kita tak ibadat kat dia pun, sikit pun tidak akan memudaratkan dia. Yang jadi mudarat kat siapa? Kat kita lah. Salih alaihi wasallam. Allah kata apa? Aku tak harap rezeki pada kamu, dan aku tak harap kamu bagi aku makan. Bahkan aku yang bagi rezeki, dan aku yang akan bagi kamu makan. Habis kamu kisah apa? Kamu buat je ibadat. Faham tak? Salih alaihi Muhammad. Dalam kitab Ilahiyah, Imam Ibnu Katsir petik satu kitab, nama kitab tu Ilahiyah. Dia kata apa? Bahawa Allah Azza wa Jalla berfirman kepada anak Adam, aku menciptakan kamu untuk beribadat kepadaku, maka janganlah kamu main-main dalam ibadat kamu. Aku ciptakan kamu untuk ibadat kepadaku dan jangan main-main, kata Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Allah Muhammad
Kata Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, aku telah menanggung rezeki kamu, maka janganlah kamu bersusah payah duk fikir tentang rezeki kamu sangat-sangat. Jangan kamu susah payah. Kata Allah, yang ni yang point yang tuan-tuan kena pegang sungguh-sungguh. Dia kata apa? Mintalah kepada aku. Minta pada aku. Kata Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka kamu akan mendapati aku, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka kamu akan mendapati aku. Itu kata Allah. Minta pada aku, maka kamu akan mendapati aku ni. Dan sesiapa yang mendapatiku, kata Allah, maka dia akan beroleh sesuatu daripada aku. Tuan-tuan minta pada Allah, tuan-tuan akan jumpa Allah dan Allah akan bagi sesuatu kepada tuan-tuan. Tetapi ingat, kata Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, akan tetapi kata Allah, andai aku meninggalkan kamu, sesungguhnya subhanallah musalli ala sayyidina Muhammad, segala sesuatu pun akan meninggalkan kamu. Kalau Allah mula berpaling daripada kita, maka waktu tu semua benda pun akan berpaling daripada kita. Ibarat dia macam ni, tuan-tuan nak kebaikan, tuan-tuan nak rumah tangga elok, tuan-tuan nak anak-anak soleh, tapi kalau Allah meninggalkan kita, semua benda yang tuan-tuan minta tu takkan dapat. Faham tak? Tuan-tuan nak hati tenang, tuan-tuan hidup berkat. Hati tenang, hidup berkat takkan dapat kalau Allah berpaling daripada kita. Cara supaya Allah tak berpaling daripada kita apa ni? Minta dekat dia selalu. Minta dekat dia selalu. Minta dekat dia selalu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan Allah sambung, sesungguhnya aku mencintaimu lebih daripada segala sesuatu. Sesungguhnya aku mencintaimu lebih daripada segala sesuatu. Sungguhnya Allah cinta kat kita ni lebih daripada apa? Allahumma salli ala Muhammad. Baik, berikutnya salli ala Muhammad. Dunia merupakan tempat ujian. Faham dah pasal apa Allah jadikan kita? Faham dah lah? Faham dah, clear. Untuk ibadat. Ibadat tu dua jenis. Satu jenis ibadat khusus yang kita memang kena buat. Satu lagi ibadat yang setiap benda dalam urusan kehidupan kita merupakan ibadat kepada Allah. Yang kedua, dunia ini tempat ujian. Sesungguhnya dunia adalah negeri ujian dan penuh dengan cubaan. Tidaklah seorang hamba hidup di dunia kecuali dia akan diuji dan nantinya dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang tu tak ada. Yang tu dia permulaan kepada ayat tu. Liyajziyalladzi asa'u bima amilu wa yajziyallazi ahsanu bil husna. Mula-mula ayat tu, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzi ahsanu bil husna. Dan kepada Allah lah yang memiliki segala langit dan segala yang ada di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang baik. Surah An-Najm, surah ke-53 ayat 31. Allah sebut lagi dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah tempat kamu akan dikembalikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyatakan Allah memberi balasan sesuai dengan amalannya. Kalau amalan baik, dapat balasannya baik. Kalau amalan buruk, dapat balasannya buruk. Dan Allah salli ala sayyidina Muhammad mentafsirkan kepada siapa yang dimaksudkan dengan orang yang berbuat baik. Siapa orang buat baik ni? Kalau nak kenal orang buat baik ni apa? Kalau kita ni nak kenal siapa di kalangan kita yang baik, baik tu siapa? Tuan-tuan, sifat dia Allah sebut dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 31. Yang ni tak ada dalam nota, tuan-tuan tulis. Surah keempat ayat 31 surah An-Nisa,
sifat orang yang Allah kata dia ni orang baik. Siapa dia? Kata Allah, salli ala sayyidina Muhammad, in tajtanibu, salli ala sayyidina Muhammad, kabaira ma tanhauna anhu, salli ala sayyidina Muhammad, nukaffir ankum sayyiatikum. Dan orang yang buat baik ni apa dia? Dan jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan kamu, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan boleh rujuk surah An-Nisa ayat keempat. Allah kata, surah An-Nisa, surah keempat ayat 31. Siapa sifat orang yang baik ni? Orang yang baik ni adalah orang yang menjauhkan dosa-dosa besar. Kalau di kalangan kita ni, orang yang kalau dia berasa tu dosa besar, dia jauhkan, maka ni sifat orang baik. Orang yang menjauhkan diri daripada dosa besar, maka Allah akan memadamkan dosa-dosa kecil atas dia. Sebab dosa kecil susah nak hindar. Kita ni jaga dah, tak mau dosa kecil ni, tapi dia mai juga. Sebab kita duduk zaman dia. Ni orang lelaki-lelaki tadi, sementara nak mai ni, rasa-rasa daripada rumah kita nak mai sini tadi, ada dosa tak? Kuling kepala, tak ada. Allah macam. Tuan-tuan, kita tengok orang perempuan tak pakai tudung, dosa tak? Dosa. Sementara nak mai tadi, duduk kod jalan tadi, berapa ramai dah kita tengok yang tak pakai tudung, yang kita duduk tengok, yang kita nampak. Salli ala sayyidina Muhammad. Tu tak cerita lagi, banyak benda lagi tuan-tuan, subhanallah. Kita dah terlalu, tak boleh nak lari daripada dosa kecil ni. Dia duduk mai. Tapi orang yang menjaga daripada dosa besar ni, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kecil dia. Tuan-tuan, satu hadis. Saya nak tuan-tuan pegang hadis ni elok-elok. Pegang hadis ni elok-elok. Macam mana Nabi pesan dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa nama dia? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Satu hari Nabi naik unta ataupun naik kenderaan lah bersama dengan Ibnu Abbas. Lalu Nabi beralih kepada Ibnu Abbas, dia kata, ya gulam, wahai anak. Gulam ni panggilan kepada budak yang umur bawah 10 tahun. Ya gulam, mau tak aku ajak kepada kamu satu kalimat? Mau tak ajak kamu satu benda ni? Nabi panggil itu dalam keadaan Nabi nak minta supaya Ibnu Abbas ni bagi perhatian. Boleh je sambil duduk berjalan Nabi cerita, ni aku nak cerita kamu, boleh. Tapi Nabi panggil dia dulu. Ya gulam, wahai anak, ni mau tak aku cerita pada kamu satu kalimat? Apa dia? Nabi kata, tuan-tuan pun nak pegang ni. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah yahfadka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ni yang saya nak pesan pada tuan-tuan hari ni. Nak jadi orang baik, jaga Allah. Jaga Allah. Apa maksud jaga Allah dan Allah akan jaga kita ni? Tuan-tuan, kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dua benda. Yang maksud jaga Allah ni, Allah akan jaga kita ni, dua benda. Yang pertama, kamu membina tembok di antara kamu dengan benda yang diharamkan oleh Allah. Cerita dia bina tembok ni bukan sampai berjumpa dengan benda haram. Tak. Sebelum jumpa haram tu, tembok ada dah kita buat. Tembok daripada apa? Daripada benda yang haram. Sebelum sampai yang haram tu, dia akan berjumpa dengan benda yang syubhah. Syubhah ni apa? Benda yang ada doubt dalam hati. Ada was-was. Cerita dia macam ni. Bila tuan-tuan nak buat satu benda, ada mai dalam hati ni, boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Faham tak? Maka dia nama apa? Syubhah. Tinggal terus. Rasa boleh tak boleh. Ni bukan cerita tak boleh, cerita baru rasa boleh tak boleh. Tinggal dah. Ini orang yang jaga hak Allah. Nabi kata apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kamu tinggalkan benda yang meragukan kamu dan ambil benda yang tidak meragukan kamu. Salli ala sayyidina Muhammad. Min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi SAW.
Di antara tanda eloknya keislaman seseorang itu, tanda eloknya Islam seorang itu, ialah dia meninggalkan benda yang tak menjadi manfaat untuk dia. Dia nak buat satu benda, ada manfaat tak ada manfaat? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Duk berasa boleh tak boleh, duk main ragu dalam diri ni, tinggal terus dah. Maka dia akan terselamat daripada benda yang haram. Yang haram duduk depan lagi dah. Ini orang yang jaga Allah. Tuan-tuan boleh faham tak? Nak saya bagi contoh tak? Macam tuan-tuan masuk, orang panggil kita, mainlah masuk investment dekat dalam ni. Bila kita nak masuk investment tu, tiba-tiba sebagai orang kata apa? Tak boleh ni, dia tidak menepati syarat ni. Sebagai kata apa? Boleh ni kawan ni kata boleh, kawan ni kata boleh, kawan ni kata tak boleh. Dia medap dalam hati. Waktu tu tinggal. Nak makan satu benda, bolehkah makan ni? Orang ni kata halal, orang kata haram, orang ni kata boleh, orang kata boleh. Tinggallah, tak makan pun tak mati Banyak benda makan lain lagi duk ada. Betul tak ni? Boleh tak buat lagu tu agak-agak? Kalau boleh buat lagu tu, itu orang yang jaga hak Allah. Yahfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ni tak cerita yang haram. Cerita haram ni jauh lagi ni. Ni cerita yang subah aja. Sampai tahun subah tinggal dah. Kita kena jadi orang macam tu, tuan-tuan dan puan. Kena jadi orang macam tu. Nak makan kena berkira apa kita nak makan. Bukan main bedai je. Sungguh tuan-tuan tahu tak? 70% daripada produk halal yang duduk di tray dia panggil apa? Di supermarket tu 70% itu dikeluarkan oleh orang-orang bukan Islam. Sedangkan itu makanan halal. Dan kita orang Islam saja yang faham apa tu halal. Nabi kata, innal halala bainun il haram bainun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asyubahati faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas, namun ada di antara kedua yang nama syubhah, kata Nabi. Barang siapa yang menjaga, yang ramai di kalangan manusia yang tak tahu tentang dia, apa dia syubhah ni? Maka barang siapa yang menjaga daripada perkara syubhat ini, dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan diri dia. Barang siapa yang ambil daripada syubhat, maka kemungkinan dia boleh jatuh dalam benda yang haram. Boleh faham tu? Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, ihfazillah yahfazka tu. Siapa yang menjaga Allah, Allah menjaga dia tu. Apa dia? Perintah Allah. Apa yang diperintahkan kepada dia, kalau benda itu wajib, maka dia bersungguh-sungguh melakukannya tanpa sambil lewa. Tengok Allah sebut tadi kan dalam Quran, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad. Bukan, Allah sebut dalam tadi yang hadis daripada kitab yang salli yang kita bacakan tadi ni. Salli ala Muhammad. Buat satu amalan yang wajib tanpa main-main, tanpa sambil lewa. Ini orang yang jaga hak Allah. Dan dia bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat sunat. Ini orang yang jaga Allah. Maksud dia, tuan-tuan ni nak hidup dekat dunia ni bukan apa lama pun. Saja nak mati tak apa lama lagi dah. Tuan-tuan lah, saya lambat lagi. Takut juga sebut yang tuan-tuan. Tapi subhanallah, itulah perjalanan hidup kita. Mau tak mau, suka tak suka, satu hari kita akan mati. Sampai time dia kita akan mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, time is very limited. Time ni sangat terhad. Waktu kita ni sangat sikit. Tuan-tuan sekali nak sembahyang zuhur. Waktu zuhur daripada pukul 1.30 sampai pukul berapa? Sampai masuk asar. Sampai masuk asar. Azan je asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis dah waktu zuhur. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan semayang zuhur pukul 1.30 masuk waktu tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lepas tu semayang sunat 2 rakaat, lepas tu lagi semayang zuhur. Semayang zuhur waktu tu berapa rakaat? Berapa rakaat? Siapa tak mau jawab ni? Takkan tak tahu nak kira zuhur berapa rakaat, takkan nak kira. 4 lah. Kalau tuan-tuan semayang pukul 4.30, lagi 5 minit nak masuk asar, katalah kan, berapa rakaat? 4 rakaat juga. Habis pasal apa? Allah, apa beza dia? 4 rakaat sebelum, 4 rakaat 1.30 dengan 4 rakaat 4.30. Apa beza dia? Rakaat tak beza, tapi beza apa? Pahala. Pahala. Kemuncak pahala tu waktu mana?
1,5 tu yang awal tu. Yang 4,5 tu dah kurang dah pahala walaupun sah. Habis pasal apa nak cari pahala sikit walhanya kerjanya sama. Usumai kata, ni amai misi rumput kat rumah aku nah. Pukul 8. Kalau hamil pukul 8 pagi aku bayar RM50. Kalau hamil pukul 4 petang lagi aku bagi RM1. Agak kita nak main 8 pagi ke apa pukul 4 petang? 8 pagi lah sebab dapat RM50. Dalam bak kerja nak cari duit banyak. Dalam bak ibadat pasal apa? Cari pahala sikit. Siapa dia buat perangai gitu tu? Cuba angkat tangan habis. Nak lah. Tu perangai kita dulu. Dulu memang kita dah buat macam tu. Lah ni duk mengaji dah. Jangan duk buat macam tu dah. Usaha nak bagi dapat. Kita pun duk heran. Pasal apa perangai kita ni? Apa pelik sangat kita ni? Orang duk habak dah. Pilah semaya awal. Semaya awal. Awal dapat pahala. Awal dapat pahala banyak. Tak, kita nak semaya lambat juga. Tu. Pelik sungguh kita ni. Betul tak ni? Apa tak mengaku buat gaya ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi suruh, tuan-tuan nak buat, saya disusun satu buku, nama buku Amalan Mengangkat Darjat. Tapi habis stok saya beli buku main ni, nak bagi tuan-tuan satu, bukan bagilah, belilah. RM12 je pun. Daripada bangkit tidur sampai tidur balik, susun amal 100 muka lebih. Nak tidur saja dekat 20 amalan. Nak tidur saja. Lepas semayang, sebelum semayang, bangkit tidur, susun satu. Sampai ke tahap, saya susun buat mana? Saya buat jadual. Buat kotak-kotak. Pukul 5 pagi nak buat apa. Lepas mayang ni, saya buat mayang ni. Lepas mayang ni, buat mayang ni. Susun sampai macam tu. Pasal apa? Kalau boleh tak mau ada satu pun yang tertinggal. Tapi dalam susun pun, dia tinggal juga. Bukan tuan-tuan lah saya. Bukan cerita bayang kawan tulis buku pun tinggal. Aduh, ya Allah. Salih ala Sayyidina. Pasal apa kita ni lagu ni? Tak tahu Ustaz Jamal. Tuan faham tak? Iman kita ni teruk sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi nak kena usaha. Ibadat yang wajib nak jaga se-perfect mungkin, sesempurna mungkin ibadat wajib yang kita nak buat. Ini orang yang jaga hak Allah. Dia tak ambil sambil lewa. Yang kedua, ibadat sunat. Ibadat sunat tu buat apa? Bersungguh-sungguh untuk buat. Nabi kata dalam satu hadis, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa yang aku larang daripada kamu melakukan, maka hendaklah kamu tinggalkan. Nabi sebut tinggalkan. Tapi wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu untuk kamu lakukan, maka hendaklah kamu lakukan sedaya mampu kamu. Bab larangan, Nabi kata tinggal terus, tak ada bincang-bincang lagi, tinggal terus. Tapi dalam bab perintah, buat sekadar mampu. Pasal apa Nabi kata sekadar mampu? Sebab ada dua perintah, satu wajib, satu sunat. Yang wajib buat, yang ni memang tak ada kompromi dah. Tapi yang sunat, bersungguh-sungguhlah untuk buat. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, itu orang yang menjaga hak Allah. Kalau kita jaga hak Allah, maka Allah akan jaga kita. Apa maksud Allah jaga kita? Yang pertama, Allah akan menjaga kehidupan dunia kita. Tuan-tuan nak apa? Nak tenang dalam hidup, nak anak-anak soleh, nak hidup berkat, nak jauh daripada fitnah, nak jauh pada musibah, nak jauh pada ujian. Allah jaga kita. Ihfazillah, kamu jaga Allah, kamu akan mendapati, kata Nabi SAW, Allah imamuka, duduk di depan kamu. Dengan maksud Allah duduk protect kita ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allah jaga apa? Allah akan menjaga agama kamu. Allah jaga kehidupan dunia, Allah jaga agama kita. Maksud dia apa? Allah tidak akan menggelincirkan kita kepada kesesatan. Habis salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana maksud Allah jaga daripada kita ni tergelincir? Jangan sampai kita tergelincir. Tuan-tuan, hati ni Allah pegang, tak? Hati ni milik Allah. Sebab tu selalu doa, Allahumma muqallibal qulub,
Thabbit qalbi ala din. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ni atas agama kamu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Hati kita ni Allah pegang. Kalau terlepas, tuan-tuan, terlincang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ramai orang yang duduk Islam elok, ujung-ujung kafir. Ada. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang duk buat amal elok, duk pergi masjid apa, ujung-ujung tak pergi masjid dah. Tak semayang bahkan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang semalam kami forum. Dia wakafkan tanah dia 6 ekar untuk buat madrasah. 6 ekar untuk buat madrasah. Selepas lebih 10 tahun madrasah itu berjalan, pada umurnya 83 tahun, dia tarik balik wakaf dia. Ujung-ujung ni. Ni bukan cerita dia masih hidup, bukan cerita anak. Dia sendiri tu. Wakaf, sekolah ada, budak-budak duk mengaji. Umur dia masuk 83 tahun, withdraw. Ustaz, saya nak ambil balik wakaf saya ni. Wakaf ambil balik apa? Benda wakaf tu bagi dah habis, bukan jadi hak dah, hak Allah dah. Kalau ustaz nak duk juga, saya jual 1 kaki, 1 ekar 100,000. Cek dengan pejabat tanah apa semua tu, nilai 80,000 je. Tak boleh kurang sikit kah? Tak boleh, saya nak 100,000. Ya Allah, tuan-tuan boleh bayang tak? Hati Allah boleh beralih ke tu. Sebab tu jangan duk kata, ulama kata, jangan duk rasa selesa dengan apa yang kita duk adalah ni. Kalau boleh main masjid, tuan-tuan boleh duk semayang, duk qiyam mulai tiap-tiap malam. Jangan duk rasa selesa selagi tak mati. Kawan saya, ayah dia ujung hayat, tak mau semayang lah. 70 lebih lah, tak mau semayang. Dulu pergi masjid, ayah semayang lah ayah. Tak mau. Hang tak usah duk suruh aku. Hang tu budak ke. Aku makan garam dulu pada hang tu yang darah tinggi tu. Hang pun marah. Allahu Rabbi. Hujung hayat tak mau ibadat. Sebab tu jangan rasa selesa. Doa pada Allah. Allahumma qallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tambah ulama. Salli ala Sayyidina. Baik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dunia tempat ujian. Ujian dan cubaan dalam hidup di dunia terkadang berupa kelapangan dan kadang berupa kenikmatan. Namun terkadang berupa juga kesempitan dan musibah. Seorang mukmin akan menghadapi ujian dalam dua keadaan, keadaan susah ataupun senang. Ya Allah, ni yang kita takut tu, subhanallah. Hidup, mau cerita hidup mesti kena uji. Uji ni tuan-tuan, kita duk faham kalau ujian itu mesti musibah. Tu ujian. Kita faham lagu tu. Walhal nikmat juga satu ujian. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Dia kata ujian Allah ini datang dalam bentuk keburukan dan kebaikan. Ujian Allah ini datang dalam bentuk kesulitan dan kelapangan. Yang ni tak ada dalam nota, tuan-tuan tulis. Ujian ini datang bentuk kesihatan dan penyakit. Ujian datang dalam bentuk kaya dan fakir. Ujian datang dalam bentuk halal dan haram. Ujian dalam bentuk taat dan maksiat. Ujian dalam bentuk petunjuk dan kesesatan. Jadi kesimpulan dia, ujian bukan hanya musibah. Ustaz, saya diuji ustaz. Pasal apa? Saya kena yang ni, saya kena yang tu. Ada orang dapat rezeki melimpah ruah, dia tak berasa rezeki itu ujian kat dia. Ustaz, kerusi ni makin tenggelam dah seduk berasa. Rasa macam makin rendah, makin rendah, makin rendah. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, tu kemas sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jangan duk berasa meniaga makin baju itu tanda berkat. Tuan-tuan, jangan duk berasa pangkat makin naik itu tanda berkat. Tuan-tuan, jangan berasa makin pandai, makin alim itu tanda berkat. Tuan-tuan, jangan rasa Allah bagi anak, bagi anak, bagi anak itu tanda berkat. Kadang-kadang anak ramai itu istidraj, kadang-kadang ilmu itu istidraj, kadang-kadang kerja dakwah kita istidraj, kadang-kadang kaya itu istidraj. Ujian Allah bagi kita dalam bentuk nikmat. Dulu subhanallah tak ada anak, ya Allah bagilah anak, ya Allah anak tak ada ni.
Kawan kata nak pergi umrah, tolong Ustaz doa, valid doa. Valid. Apa doa? Hantar tu, tolong doa kat saya. Ambil package paling mahal depan Multazam, 2,500. Pun bagi dekat dia. Ya Allah, Rabbi, salli ala Muhammad. Pasal apa ni doa sampai depan Multazam ni? Bagilah anak ni menangis malam-malam bangkit qiyamul lail. Orang kata bangkit sepertiga akhir malam tu. Waktu tu Allah nak bagi dekat dia, may yad'uni fastajib lahu wa may yastaghfiruni faghfir lahu wa may yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang doa pada aku nak makbulkan. Siapa yang nak minta ampun, aku ampunkan. Siapa yang nak minta apa-apa hajat, aku nak tunaikan tu. 1/3 akhir malam tu. Dia pun bangun merintih, oh ya Allah, bagilah anak, bagi anak, bagi anak, bagi anak. Mabuk. Faham? Mabuk. Laki mabuk lebih daripada bini. MC hari ni, pasal apa MC? Muntah. Pasal apa muntah? Bini mengandung. Apa kena hang mengandung bini mengandung dengan hang muntah? Dia lawyer dan baca nah, dia panggil Allah. Saya dulu waktu isteri saya, kalau nak tahu isteri saya mengandung, saya tengok lelaki duk biru muka hijau, hijau muka biru lagu tu, tahu tu dia mengandung lah tu. Salli ala Muhammad. Tuan-tuan, 7 anak saya baru 7 orang. 7 saya. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Jadi ya Allah, tuan-tuan dapat anak semayang subuh pukul 8. Pasal apa semayang subuh pukul 8 tu? Anak jaga malam, tak boleh tidur. Semayang zuhur pukul 4.30. Pasal apa? Pasal anak kecil. Lama tak nampak pergi masjid, Din. Pasal apa ni? Lama tak nampak masjid ni. Hang sakit ke apa? Tak ada, anak kecil. Bukan sakat bini tak pergi masjid, laki pun tak pergi. Tuan-tuan, subhanallah, dulu boleh pergi masjid, dulu boleh pergi apa semua, dulu boleh qiyam mulai, dulu boleh baca Quran. Dapat anak, dia bukan makin dekat dengan Allah, tapi dia makin jauh daripada Allah. Anak itu istidraj untuk dia. Ujian. Faham dah ni? Sama kita dapat kerja, minta kerja pun sama lah. Waktu nak minta kerja tu, doa bukan main. Mak ni saya nak pergi interview ni, mak tolong baca Yasin. Mak tu ulang baca Yasin selagi tak habis. Interview sejam lah mak tu ulang baca Yasin. Ya Allah. Depan pintu tu doa apa semua bukan main, tuan-tuan sekalian. Masuk dapat kerja. Allahu Akbar. Mai semayang sat buat tak tahu, buat tak dengar. Bukan hari tu minta sangat ke? Ni dah dapat kerja ni aku dah bagi dah rezeki ni, aku dah bagi dah kerja ni. Hari tu bukan main lagi minta dah, aku bagi dah. Nak semayang 5 minit pun berkira dengan Allah. Betul tak ni? Waktu tu perniagaan, waktu tu pekerjaan itu, adakah satu nikmat dekat dia? Satu nikmat, tapi nikmat atas istidraj. Faham tak ni? Orang sihat pun sama, orang rezeki dapat rezeki pun sama. Ujian bukan hanya bentuk mudarat, ujian juga bentuk nikmat. Tu kena ingat elok. Nak tahu sama ada benda nikmat yang dapat itu sama ada berkat ataupun istidraj, tengok hubungan dia dengan Allah selepas dia dapat nikmat. Saya selalu duk pesan pada kawan-kawan dakwah, kawan-kawan yang buat kerja dakwah ni. Peringat, kita bila sampai satu tahap, orang dah ramai suka kat kita. Orang dah ramai likers, like banyak. Salih Azmat, ramai follower kita. Dia sampai tak semua orang ikut kita, semua orang tengok kita, semua orang tengok YouTube kita, semua orang tengok apa semua orang duk buat, semua orang duk tengok kerja dakwah kita. Sampai satu tahap kita berasa orang lain buat semua tak betul dah. Aku seorang yang betul. Tu bahaya, itu istidraj. Dia sampai tahap, ni buat cara tak kena ni, kena cara kami yang kena. Itu istidraj. Masing-masing buat kerja atas media masing-masing. Tuan-tuan, istidraj bila dia berasa bahawa dia seorang je yang betul. Ilmu boleh jadi istidraj, dakwah boleh jadi istidraj, apa benda pun boleh jadi istidraj kalau dengan nikmat yang dia dapat itu dia menjauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tuan-tuan? Salli ala sayyidina Muhammad. Setiap ujian salli ala sayyidina Muhammad yang menimpa manusia yang beriman pasti ada kebaikan. Subhanallah, ni nikmat dia. Nikmat jadi orang beriman ni apa? Mai pilah ujian lagu mana pun, semua jadi nikmat kat dia. Tu Nabi SAW kata apa? Ajaban li amril mu'minin. Ajib sungguhlah orang mukmin ni. Nabi kata, pelik sungguh orang mukmin ni. Pelik lagu mana? Kata Nabi SAW, salli ala sayyidina, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa al mu'minin. Segala sesuatu yang terjadi padanya semua kebaikan. Apa dia? Salli ala sayyidina Muhammad. Ini hanya terjadi kepada orang mukmin je, orang tak mukmin tak jadi lagu ni.
Apa dia kata Nabi SAW? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa inna asabathu darra'u sabaru fakana khairan lahu. Apa dia? Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapat keburukan juga dia bersabar, maka itu kebaikan baginya. Ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad. Anak menakan Nabi nama Urwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak kepada Asma binti Abu Bakar. Salli ala sayyidina Muhammad. Waktu Urwah bin Zubair bin Awam nama dia. Waktu zaman satu khalifah, waktu Rasulullah dah wafat, dia dah tua dah. Jadi nak cerita macam mana musibah pun orang, nak kata orang beriman ni. Dalam perjalanan dia pergi jumpa khalifah di Damsyik. Tiba-tiba dia injured, dia cedera dan kaki dia membengkak. Perjalanan tu jauh, membengkak. Bila sampai ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ke kota Damsyik, tiba-tiba dia pergi jumpa tabib. Tabib tu kata apa? Tuan, kaki terpaksa dipotong sebab kalau tak potong sekali dia akan meribak. Maka subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, dia kata apa? Alhamdulillah. Kata pelik kau ni, kena potong kaki pun alhamdulillah. Lalu dia pun buatlah nak potong kaki tu. Waktu nak potong kaki tu dia kata jangan bius dia. Jangan bagi dia. Waktu tu bius tu bukan jenis macam kita ni, dia ada bagilah jenis ubat-ubat yang supaya dia hilang rasa sakit tu kan. Lalu Musa Ismail dia kata jangan bius dia, dia nak zikir, dia tak mau ada waktu pun yang dia lupa pada Allah. Dia nak zikir. Dia zikir, dia tenggelam dalam zikir, dia potong tu. Selepas selesai potong kaki tu, kemudian datang pada seorang cerita, dekat luar sana ada seorang budak, anak siapa tu kena tendang dengan kadai sampai mati. Rupa-rupanya anak dia. Dia kata anak kawan yang kena potong kaki ni. Dapat dia kata apa? Alhamdulillah. Kata pelik kawan ni, kena potong kaki pula. Anak mati pula alhamdulillah. Dia kata, pasal apa tuan cakap macam tu? Dia kata, saya ni Allah bagi banyak anggota, ada 4 anggota, Allah ambil 1, ada 3 lagi. Nak kata apa lagi? Nikmat tu lebih banyak lagi daripada yang Allah ambil. Allah Rabbi. Anak saya di rumah ada 7, Allah ambil 1, ada 6 lagi di rumah, dia kata. Nak kata apa lagi? 1 je Allah ambil, ada 6 lagi di atas. Nak cerita tuan-tuan, orang yang beriman ni dia tengok semua benda tu nikmat bagi dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Tapi susahlah kita pegang pikat lagu tu. So, nikmat daripada bangkit tidur sampai tidur balik, tuan-tuan boleh senarai tak nikmat apa Allah bagi kita? Tak, pancit tayar 1 je. Tak? Daripada bangkit tidur nikmat senarai, punya banyak, mata 1 je boleh celik-celik tengok nampak benda. Nikmat tak? Nikmat. Ada bangkit-bangkit gelap tak nampak apa. Hilang nikmat. Musalli sama. Nikmat mata ni tak boleh kira dah. Nikmat boleh tangan boleh bergerak pun. Bangkit ni boleh bangkit tu pun satu nikmat dah. Boleh bangkit tidur, hirup nafas, hidup lagi, buka mata nampak, angkat tangan boleh berdiri, tengok sebelah ada isteri. Faham? Gerak tak bangkit, nikmat juga. Nikmat macam-macam. Keluar kereta pro tayar pancit. Dia lupa habis semua nikmat dengan satu musibah Allah bagi kat dia. Betul tak ni? Tu kita tak mampu pasal apa? Kotornya hati kita ni, subhanallah. Salli ala sayyidina Muhammad. Baik, yang penonton yang betul sekalian, sambung salli ala sayyidina Muhammad. Apa nak habis tak tahulah tuan-tuan. Ya Allah Rabbi, saya tak apa potong yang ni, bukan penciptaan yang sia-sia. Okey, on terus. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kita baca, makhluk tidak mungkin diciptakan begitu saja tanpa ada perintah dan larangan. Allah Azza wa Jalla berfirman, salli ala sayyidina Muhammad, ayah sabul insanu an yutrika sudah. Apakah manusia mengira bahawa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Al-Qiyamah ayat ke-36. Imam Asy-Syafi'i mengatakan la yu'maru wa la yunha. Apakah mereka diciptakan tanpa dia perintah atau dilarang? Jumpa ke tu? Macam bukan selera kurang aku tu. Nak cari tak jumpa ya Allah. Ustaz lah tak boleh nombor kat situ. Betul kan, saya pun tak boleh nombor. Masalah Allah sikit saja. Apakah mereka diciptakan tanpa diperintah? Bila kita hidup mesti ada 2 benda, satu perintah, satu larangan. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidaklah berganjak kaki seorang
manusia tu di padang mahsyar nanti, sehinggalah dia ditanya ataupun disoal tentang 5 hal dia. Tuan-tuan tolong pegang ni elok-elok. 5 benda ni tuan-tuan tolong perbetui elok-elok sebelum Allah nak soal nanti di hari yaumul qiyamah. Tolong salli ala Sayyidina Muhammad. Jaga. Sebenarnya Nabi pesan dekat kita supaya kita ada persediaan dan persiapan. Apa dia? Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an umurihi fima afnah. Tentang umurnya dalam apa dia gunakan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah nanti tanya, umur tu buat apa? Tuan-tuan saya tak tahu. Saya yakin tuan-tuan daripada balik dulu majlis pegang tasbih duk subhanallah subhanallah. Saya yakin macam itulah. Tapi kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada di kalangan kita umur 40 baru sedang. Umur 40 baru nak pergi masjid. Umur 40 barulah duk main mengaji. Dulu ni tuan-tuan, daripada kita balik sampai umur kita 40, tuan-tuan 30 tahun kita buang saja. Buangnya. Lah ni baru duk puluh-puluh sembahyang sunat. Dulu bukan cerita sembahyang sunat, sembahyang fardu pun tinggal. Betul tak? Umur tak mengaku jugalah. Tak tinggal. Ada yang tanya, Ustaz, saya macam mana saya nak qada sembahyang 20 tahun? 20 tahun nak qada. Wajib qada tak? Wajib qada hutang dengan Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jumhur ulama kata wajib qada. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kan Allah tak katakan siapa tinggal sembahyang dengan sengaja dia kena qada. Nabi SAW sebut apa? Siapa terlupa, siapa terlena dia kena qada. Terjaga, siapa terlupa, siapa terlena dia kena qada. Nabi kan tak sebut siapa yang saja-saja tinggal kena qada. Dia tengok bola pagi tu, tengok bola sampai habis waktu subuh. Kawan dia duduk tidur sebelah. Sampai pukul 8 gerak, weh, hang tak main subuh ke? Dia gerak kawan dia sedang tidur lah. Kawan tu pun, pukul apa ni? Pukul 8 dah. Ya Allah, hang tak gerak aku. Hampir qada cepat. Kawan dia kata. Kawan dia tengok TV tu. Hampir qada cepat. Habis hang tak qada. Aku tak apa, aku tinggal sengaja. Hang tak tinggal terlena, hampir qada. Ibarat dia lagu tu lah, tak betul lah tu. Ulama kata apa? Kalau Nabi sebut tentang terlena dan terlupa pun kena qada, sengaja apatah lagi. Faham tak ni? Itu cerita dia pasal dia ada Sayyidina Muhammad. Umur, kita buang saja umur kita tu. 30 tahun, buang saja. Bukan cakap buang benda-benda kebaikan kita tak buat, benda maksiat pula kita buat. Dulu ada di kalangan kita berzina, ada. Jangan duk angkat tangan je. Betul tak ni? Ada di kalangan kita minum arak, ada di kalangan kita kaki disko, ada di kalangan kita ahli maksiat. Macam-macam kita buat dulu ni. Tiba-tiba dapat hidayah umur 30, umur 40. Tuan-tuan, kalau 40, tuan-tuan rasa boleh pi ke lagi 40 tahun ke depan tu. Kalau umur kita sedang umur 50, rasa boleh pi lagi ke 50 tahun ke depan tu, nak cover balik 50 tahun kita tinggal tu. Dah lah, habis tu tangguh apa lagi? Pasal apa duk malas lagi? Pasal apa duk tak mau buat lagi? Pasal apa duk berkira lagi? Pi padang mahsyar ni tuan boleh bayang 30 tahun pertama yang nak timbang tu belah kiri saja. 30 tahun yang pertama, setiap minit, setiap detik, setiap wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ila akhir ayat Al-Kahfi 49. Di hari dibentang kita amal, kamu tengok orang berdosa tu, mereka merasa takut dengan apa yang ada di depan mereka. Kalau mereka kata, aduh, kitab apa pula ni, tak ada kecil, tak ada besar, melainkan semua tercatat, semua letak atas tu. Allah Rabbi. Dan yang duk letak tu, daripada kita umur 11 balik itu sampai umur kita 40 tu, letak belah kiri saja. Kiri. Tuan-tuan boleh tahu ketaknya lutut kita. Wa tara kullu ummatin jathiyah. Allah kata, kamu akan melihat manusia semua jatuh melutut disebabkan ketakutan. Allahu Rabbi. Yang kedua, tak akan berganjak apa bila ditanya kepadanya apa? Wa an syababihi fima ablah. Yang ni lagi satu lah, ya Allah. Apa dia? Tentang usia muda dia, di mana dia habiskan. Agak nak jawab apa kita tuan-tuan? Kita lepas dah zaman tu. Tuan-tuan semua ada jawapan masing-masing. Masa muda buat apa? Disko, ya Allah. Masa muda buat apa? Dengan boyfriend, ya Allah, 10 tahun duduk atas motor RX-Z. Allah saja yang tahu. Faham tak ni? Pantai Sigit menjadi saksi cinta kita. Ingat tak?
Allah Rabbi, pantai bersih menjadi saksi cinta kita. Memang sungguh jadi saksi sungguh lah nanti tuan-tuan tahu. Ya Allah Rabbi, waktu muda kita buka baju kita kepada bukan mahram kita. Kita buka baju kita kepada bukan daripada Allah Rabbi, tuan-tuan. Waktu tu semua anak-anak kita akan tengok apa yang kita buat dulu. Tayang kan? Allah Rabbi, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Wa malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Harta kamu, di mana kamu dapat, di mana kamu belanjakan. Kemudian subhanallah musalli ala sayyidina Muhammad wa madza amila fima alima. Yang ni lagi satu tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, dan tentang apa yang tentang ilmu, apa yang dia amalkan dari apa yang dia ketahui. Allah ditanya, hang mengaji, dapat tak ilmu ni? Dapat. Tapi pasal apa tak buat amal? Mengaji tahu tak? Tahu. Tapi pasal tak buat? Nak jawab apa depan Allah ke? Tuan-tuan subhanallah. Terus jangka masa kehidupan dunia berapa lama? Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Wa qulluhum min yajuzu zalika." Umur umatku antara 60 ke 70 tahun saja, dan sedikit daripada mereka yang melebihi daripada itu. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW mengatakan tentang seorang tentang dengan menasihatinya, manfaatkan 5 perkara, iqtani khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhatika qabla saqamika, wa faraghaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang kepada 5 perkara, masa hidupmu sebelum matimu, masa sihatmu sebelum sakitmu, masa lapangmu sebelum masa sibukmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum fakirmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya nak habislah sebab saya ada masa 5 minit lagi. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa yang kita kena buat? Persiapan dan persediaan. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bersegeralah untuk beramal. Bersegera untuk beramal. Buat cepat-cepat amal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, salli ala sayyidina yang ni. Nampak? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Iza amsayta fala tantadhiris sabha. Wa iza asbahta fala tantadhiri al-masaa. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Apabila engkau berada pada waktu petang, jangan menunggu waktu pagi. Dan jika berada pada waktu pagi, jangan menunggu-nunggu amal waktu petang. Gunakan masa sihat, waktu sebelum sakit kamu, dan kesempitan hidupmu saat mati kamu. Tuan-tuan, buat amal sungguh-sungguh ni. Akan sampai satu masa tuan-tuan sakit. Akan sampai satu masa kita akan sakit. Faham? Waktu kita sakit, kita tak mampu untuk buat amal dah. Tapi amalan yang kita buat pada waktu kita sihat hari itu, Allah akan kira sampai waktu sakit. Tuan-tuan rajin baca Quran. Tuan-tuan perajin diri untuk baca Quran. Sampai satu waktu kita tak mampu baca Quran, pahala membaca Al-Quran akan turun pada waktu kita tak mampu untuk baca Quran. Tuan-tuan orang lelaki rajin pergi masjid. Nanti bila sampai sahab kita tak boleh nak pergi masjid sebab kita sakit, maka waktu tu pahala pergi masjid tu akan berterusan sampai bila-bila. Cerita dia, waktu kita sihat ni, kita buat sungguh-sungguh. Dan waktu pagi jangan tunggu waktu petang. Tuan-tuan nak buat amal, push awal-awal waktu pagi. Tuan-tuan nak sedekah, salih al-Jumat, sedekah waktu pagi banyak-banyak. Tuan-tuan nak buat zikir waktu pagi. Sebab belum tentu kita sampai waktu petang. Yang keduanya, pasal apa nak push amal waktu pagi ni? Sebab pada waktu pagi telah didoakan keberkatan oleh Nabi SAW pada waktu pagi. Salih al-Jumat, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, engkau berkatilah pada umatku pada waktu paginya. Sedekah pada waktu pagi beza dengan waktu petang. Amal pada waktu pagi beza dengan waktu petang. Sebab ada berkat dia. Faham tak? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan tengok bagaimana ulama-ulama push diri mereka untuk mereka buat amal. Tuan-tuan baca pada dia. Ibrahim At-Taimi berkata, aku bayangkan diriku berada di dalam syurga. Aku bayangkan diriku berada di dalam syurga dengan makan buah-buahannya, memeluk para bidadarinya dan bergembira dengan segala nikmatnya. Lalu aku berkata kepada diriku, wahai diri, apa yang engkau inginkan? Diriku berkata, aku ingin dikembalikan ke dunia untuk menambah amalanku yang telah menyebabkan aku memperoleh nikmat ini. Kemudian aku bayangkan aku dibakar oleh neraka. Lalu
dibakar oleh apinya. Aku meneguk kepanasan api neraka. Aku memakan buah zakumnya. Maka aku berkata kepada diriku, apa yang engkau harapkan? Ia berkata, aku dikembalikan ke dunia untuk melakukan amalan yang soleh, supaya aku dapat bebas daripada azab ini. Aku berkata kepada diriku, wahai diri, kamu segera berada dalam harapan dan cita-cita, yakni masih berada di dunia, maka beramallah. Kalau duduk dalam seronok syurga, duduk bayang duduk seronok dalam syurga ni, dapat nikmat syurga pun waktu dia kata apa? Kalau boleh nak pi ke dunia balik, nak buat lagi banyak amal supaya dapat lebih nikmat. Dapat lebih nikmat. Kalau bayang duduk dalam neraka tu kena azab neraka. Waktu tu nak minta apa? Minta dikembalikan ke dunia supaya boleh buat amal, supaya dia jauh pada neraka. Wahai diri, kamu di dunia lagi. Nak dapat nikmat syurga tu, pulun elok-elok. Nak jauh pada neraka pun pulun elok-elok, sebab kamu masih duduk dalam dunia. Faham tak ni? Subhanallah. Yang berikutnya ada di kalangan salafus soleh. Antaranya Maimun bin Mihran, Utbah bin Ghulam dan lain-lainnya, menggali kubur untuk dirinya sendiri. Tuan-tuan boleh buat ke tu? Di rumah kita tu, ambil satu bilik, buat liang kubur kat dalam tu. Siapa orang ni buat? Ustaz pun tak berani. Ada kawan saya, dia pergi beli batu nisan siap-siap buh di rumah dia, tanpa nama. Nama ada, tarikh tak ada. Siapa orang ni buat itu? Dia baru pergi beli je. Pergi tak tu, ustaz pesan. Dia dengar kuliah ni kan. Dia balik-balik singgah beli. Beli dia letak. 2 hari dia meninggal. Kawan dia kata apa? Lah, patutlah pergi beli batu nisan. Tu yang kita tak ni buat dia nak buat dalam Facebook, dia kata apa? Memperingati kematian. Dia takut apa? Dia takut dia mati berapa hari tu orang kata apa? Patutlah ni post date yang terakhir. Nak kita ni Allah SWT. Kawan saya di Kuala Lumpur tuan-tuan, serban dia besar. Nama Ustaz Syukri, serban dia besar. Kata, pasal apa serban besar sangat? Ni ambil sanad mana ni? Dia kata, dah ni kain kapan dia, siap-siap dah pakai. Kain kapan buat tak kepala tuan-tuan. Ya Allah, dia kata, tak sabar nak tunggu mati. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, jauh pada kita. Ada orang yang korek liang siap-siap dalam rumah dia. Ni kalangan salafus soleh. Korek liang siap-siap. Tujuan dia korek liang tu pasal apa? Tengok dia kata apa? Apabila dia jemu dan keletihan untuk melakukan ibadat, maka mereka turun ke dalam liang tersebut dan berbaring di dalamnya. Waktu buat ibadat rasa letih, tak larat, pergi baring. Pergi baring kat dalam liang. Waktu tu kata apa kat diri sendiri? Dia kata, wahai diri, andainya engkau telah mati dan berada dalam keadaan dalam liang ni, apa yang engkau cita-citakan? Maka dia menjawab, aku dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh padanya. Maka dia berkata kepada dirinya sendiri, sesungguhnya engkau telah memperoleh cita-cita kamu, maka bangunlah dan kerjakanlah amal soleh. Faham tak? Kalau waktu hang duduk baring lagu ni, nanti betul-betul ni, apa hang nak minta agak-agak? Nak minta dikembalikan ke dunia untuk buat amal soleh. Hang memang duduk dunia lagi, hang pergi buat. Faham tak ni? Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sambung. Berikutnya Ibnu Qudamah mengatakan, sesungguhnya kami telah meriwayatkan bahawa ada seorang lelaki yang melakukan solat 2 rakaat berdekatan dengan kuburan, kemudian dia bersandar dan tertidur keletihan. Lalu dia bermimpi melihat ahli kubur berkata kepadanya, jauhilah kamu daripada sini, sesungguhnya engkau telah menyakitiku. Demi Allah, sesungguhnya 2 rakaat yang engkau lakukan itu segera menjadi milikku, lebih aku suka daripada dunia dan segala isinya. Sesungguhnya engkau mampu beramal, tapi engkau tidak mengetahuinya, sedangkan kami mengetahuinya, tapi kami tidak mampu untuk beramal dengannya. Batu ulama kata apa? Kamu tengok ke kubur sana tu, ambil pengajaran. Kamu tengok ke kubur sana tu, di dalam kubur tu ada orang yang minta dekat Allah, ya Allah, bagilah aku kelak ke dunia untuk aku sebut satu subhanallah aja. Kalau dengan satu subhanallah itu, Allah akan ampun dosa-dosa aku. Ya Allah, ada orang dalam kubur yang minta, ya Allah, bagi aku bangun di dunia, dapat 1 rakaat semayang pun tak apa. Kalau 1 rakaat semayang tu boleh mengangkat darjatku, tapi tak boleh dah. Cerita dia tuan-tuan, kita ni Allah dah bagi peluang lagi. Habis tunggu apa lagi? Time is very limited. Time ni sangat terhad. Mungkin esok, mungkin lusa tuan-tuan, subhanallah. Bila nak mai tak tahu. Waktu yang Allah bagi dekat kita ni, manfaatkan sungguh-sungguh. Ibnu Qudamah cerita tentang satu kelompok, ibaratnya macam satu kapal yang singgah di satu pulau. Pulau itu penuh dengan berlian, pulau itu penuh dengan masalih ala Sayyidina Muhammad, harta-harta benda apa semua. Bila sampai ke satu pulau, orang daripada kapten kapal itu suruh turun. Ingat esok kita nak balik. Esok kita nak balik dah.
Lalu turunlah orang-orang dekat dalam kapal itu, kemudian jadi 3 kumpulan. Yang pertama, kumpulan yang bila turun tengok-tengok ni harta banyak ni, dia kutip nak balik buat bekal. Kelompok yang kedua turun, cantiknya pulau ni, dia siap buat rumah-rumah, dia hiaskan rumah-rumah dia, padahal dia tahu esok dia nak balik. Ada kelompok ketiga pula turun, tengok ada satu istana, kapten kata jangan pi istana tu milik raja, jangan pi tu. Dia pi masuklah istana tu, pi main dengan apa dayak-dayak istana apa semua. Esok trompet pun bunyi, balik semua kena balik. Bila balik, orang yang pertama bawa balik harta yang sangat banyak. Dia letih, dia tak larat, dia pi juga kutip. Pasal apa? Dia tahu time is very limited. Kelompok yang kedua balik-balik tu, dengar bunyi balik, dia kata apa? Ya Allah, baru kelang kabut nak cari ni, mana nak kutip apa ni? Kutip dalam, kutip apa semua, kulit-kulit siput. Kelompok yang ketiga balik, tuan-tuan sekalian, dengan digantung di leher-leher depa ni orang-orang yang bersalah pasal kena tangkap dengan raja. Faham? Bila sampai belayar mereka baliklah kepada kampung halaman mereka, raja yang agung. Waktu raja yang agung sambut mereka tu, balik ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, balik semua. Mana orang yang duduk atas kapal tadi? Kelompok yang pertama balik harta yang sangat banyak. Mai sini, tu nampak ada istana yang hebat tu. Beli, kamu semua dah ada harta apa semua. Kamu jadi orang keistimewaan, kamu jadi orang VIP. Pasal apa? Kamu punya harta yang sangat banyak. Mai kelompok kedua, mana harta kamu? Tak ada. Tidakkah kamu tadi diberi peringatan? Bukankah orang yang sama yang beritahu dekat kamu untuk pergi cari harta tu? Ada. Dapat peringatan tak? Dapat. Tapi pasal apa? Kami dilalaikan oleh pulau tersebut. Celaka kamu orang ni. Pi kamu semua. Dia halau dia, tuan-tuan. Dia duduk merempat dekat sana. Pasal apa? Pasal dia dapat peluang tapi dia tak rebut. Mai kelompok ketiga dengan dosa-dosa digantung di leher mereka. Pengawal tangkap mereka dan humbangkan mereka dalam penjara. Itulah ibarat kita hidup di dunia, tuan-tuan. Time tu tahu. Semua orang tahu bahawa dia akan dikembalikan. Semua orang tahu bila time dia akan sampai. Tapi berapa ramai orang yang bersungguh-sungguh dengan waktu ini diperuntukkan untuk dia. Tuan-tuan letih, semua orang letih. Tapi biar letih kita dalam ibadat. Tuan-tuan tak larat. Semua orang tak larat. Orang cari dunia pun tak larat. Orang sembahyang pun tak larat. Tapi biar kita berhenti, tuan-tuan sekalian, rehat kita nanti waktu kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan sedikit pada perkongsian itu jadi manfaat kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf tuan-tuan, salah dan silap. Saya bukan pandai untuk bercakap depan tuan-tuan ni. Tapi sikit-sikit tu mudah-mudahan jadi manfaat untuk diri saya, manfaat kepada tuan-tuan sekalian. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi di atas pencerahan mengenai alam dunia. Dan alhamdulillah hujan sudah pun turun di luar. Tak apa. Jadi insya-Allah kita akan berehat sebentar. Sebelum tu sebagai tanda penghargaan daripada Majlis Ilmu Peminang, saya ingin menjemput wakil MIPP untuk memberikan sikit cenderangan kepada Ustaz Jafri Abu Bakar. Dengan itu bahagian sudah slot kedua, insyaAllah kita akan berhenti rehat. Okay, untuk makluman muslimat, kita dah bawa dah makanan ke sini sebab cuaca pun dah tak berbeza, jadi kita bawa terus makanan ada dekat sini. Jadi yang muslimat boleh keluar belah ni ya. Ambil seorang satu, minta jangan ambil untuk pihak lain ya, sebab kita sediakan memang cukup-cukup untuk semua orang. Dan untuk muslimin kita sediakan di belah dewan sebelah kanan ni. InsyaAllah majlis berhenti rehat sebentar dan akan bersambung mula pada jam 2 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Makan sini boleh, makan di kafe pun boleh. Kalau yang nak keluar dekat atas pun boleh keluar juga lah. Kalau bawah ni terlalu
terlalu padat sangat boleh keluar ikut pintu atas.